bukan Islam. Dia sudah tak, sekarang ni di politik hari ni dah cukup-cukup lah menggunakan bangsa, menggunakan agama sebagai platform untuk awak naik. Dah. Dulu you gunakan isu ini untuk menjadi popular. Jadi yang penting kita mesti jadi champion kepada rakyat dan masyarakat. Itu yang kita kena buat. Sebab politik adalah, sebenarnya politik ini adalah bukan di arts tapi kerja untuk mentadbir. Pentadbiran. Betul. Bagaimana kita mentadbir? Yang dibuat ni adalah perception. Hanya perception saja. Ya, betul. Kan? Kalau kita tengok orang tuduh Penang sebab DAP pegang, tak ada masjid. Ada je masjid. Ada masjid, tak ada masalah. Tak ada masalah. Islam tak ada masalah pun. Tak ada lagi kita dengar orang murtad. Kita balik Kelantan pun tak ada, kita solat juga. Tak ada masalah apa pun. Betul. Okey, balik kepada cerita kita di Kelantan ni. Ada berapa cabang sekarang ni di Kelantan? Kita ada 14 cabang. So bagaimana Datuk melihat sekarang ni setelah menjadi pengurusi ni untuk menyatukan kembali, ialah kadang-kadang biasalah dalam dalaman kita ni kesana ke sini dan sebagainya kan. Apa yang Datuk telah lakukan, dan office di Kota Baru tu boleh cerita sikit Datuk? Office baru nak buka. MPN. Okey, dia gini, dia bila saya diberi peluang kali kedua untuk menjadi pengurusi ni, apa yang saya buat ialah saya santuni semua pihak. Kita tahu ada puak, tahu ada puak. Tapi pada saya tak penting. Pada saya, semua tim saya. Okey. Sebab itu saya memberi portfolio adil. Dan saya melantik ex officio ahli MPN ni semua pihak. Yang berlawan di cabang pun saya lantik duduklah MPN. Supaya pada saya satu perkara. Sekarang ni kita dah selesai pemilihan dulu. Betul. You kena endorse ketua-ketua cabang yang ada, yang dilantik, yang dipilih masa kan? Dulu. Jadi you nak memilih lepas ni, parti ada pemilihan bulan 5 ke bulan 6 ke bulan 1, you bertanding lah. Ya. Tapi sekarang ini ketua-ketua cabang ini adalah jentera saya. Orang panggil jentera army saya yang akan berdepan. Betul. Jadi pada saya hormat dulu kepada struktur parti. Yang penting hormat kepada struktur parti. You berbeza pandangan, you boleh bincang, tapi jangan kita bawa keluar. Kalau kita bergaduh pun seolah-olah kita berkocak dalam cawan dia. Betul. Jangan tumpah keluar. Jadi itu yang saya bagi pandangan awal saya kepada mereka, dan alhamdulillah setakat ini semua 14 cabang ini bersama dengan kepimpinan, kerana pada kami ialah apa matlamat, ialah kita nak stabilkan, dan kalau boleh kita nak memberi sumbangan, walaupun kita tidak menang ke seluruh 14 atau 7 kursi parlimen, sekurang-kurangnya 3-4 tu kita boleh sumbangkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadi menyambung Perdana Menteri untuk penggal kedua dan ketiga. Sebab antara kempen kita sekarang ni adalah PMX untuk penggal kedua. Itu kempen kita. Sebab kita nak pastikan, of course, agenda reformasi dan juga perubahan yang kita nak buat sekarang ni. Kalau kita tak ada kuasa, macam mana kita nak teruskan agenda reformasi? Betul. Dan kita boleh bagi duit dekat Kelantan, kita boleh bagi duit dekat kerajaan di Kelantan, tetapi kalau kita bukan nak menuduh lah, tapi kalau orang yang tidak tidak berkompeten handle duit tu, still tak berkembang juga. You cuba fikir, ini yang saya kadang-kadang terharu sikit lah. Saya ada waktu tu di Pasar Siti Khadijah. Semasa Datuk Seri Anwar Ibrahim datang menziarah peniaga-peniaga, dan dia jumpa semua peniaga-peniaga. Sewaktu ucapan dia, sebelum itu peruntukan daripada ICU kepada untuk membaik pulih Pasar Siti Khadijah ini hanyalah 1.5 juta. ICU 1.5 juta sahaja. Bila Datuk Seri Anwar pusing dan tengok orang komplain tentang atap bocor, wiring yang lama, yang boleh terbakar bila-bila masa. Dalam ucapan dia,
dia sentuh perkara itu dan dia tanya, tak cukup ni 1.5 juta ni, berapa nak? Dia boleh tanya peniaga di sekeliling. Ada yang cakap 3, ada yang cakap 2, ada yang cakap 5, ada yang cakap 7. Dah. Maka PM beritahu secara spontan. Secara spontan, okeylah, kita tambah lagi 5.5 untuk mencukupkan 7 juta. 7 juta. Orang terkejut dia. You know what happened dia? Okey, yang sepanjang yang saya tahu, announce bulan lepas. Dah mula laksana. Dah keluar tender dah. Dah keluar tender? Dah keluar tender dah. Begitu cepatnya. Pasal PM kata dia nak laksanakan dengan segera, dan saya kawan saya sebagai pengarah JPP Kelantan berhubung dengan saya, dia memberitahu, ya, kami sering berbincang. Dia kata, oh cepatnya PMX dah dapat arahan dan pertukaran dah bagi pun untuk terus tender pun dah buka dah? Tender dah buka dah. Open tender bukan. Sebenarnya pengurusan pasar Siti Khadijah ni di bawah siapa, Dato'? Di bawah Kerajaan Negeri. Majlis Pembandaran Kota Baru. Tetapi PMX bagi juga. Ni kalau orang Kelantan tak. Saya nak bagi tahu satu ini statement yang tidak boleh dinafikan oleh Kerajaan Negeri. Okey. Saya rapat dengan Menteri Besar Kelantan. Okey. Dia memberitahu dalam satu perjumpaan dengan kami, iaitu saya juga adalah jawatankuasa Majlis Jaksa Perdamaian Kelantan. Ada satu hari kita berjumpa, okay, dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Dia memberitahu, dia kata saya ni terima kasih dekat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya tak ingat waktu banjir tahun lepas ke apa, pukul 3 petang, saya tak ingat jumlah berapa, saya tak pasti, tapi lebih daripada 100 juta, ingat 170 juta ke gitu. Pukul 3 petang waktu MB berjumpa dengan PMX, minta duit tu, bantuan. Pukul 10 pagi besoknya duit sampai. Itu diakui oleh Menteri Besar Kelantan. The next day 170 million tu. 170 million something lah. The next day. Ini tak boleh dinafikan. Oh my. Jadi dia akui. Dan saya tanya pihak betul. Sebab tu saya kata politik lah. Ya, betul. Tetapi bila dah habis pilihan raya, habis pilihan raya, kita bantulah. You Menteri Besar, okeylah. Menteri Besar lah, kita hormat sebagai Menteri Besar. Okey, soal politik kita nak berdepan pilihan raya. Begitu juga kita minta orang PAH, rakyat Kelantan, pemimpin PAH, hormatlah kepada Perdana Menteri yang telah dinobatkan sebagai Perdana Menteri. Dan dia dinobatkan sebagai Perdana Menteri hasil daripada kerjasama yang erat dalam kajian perpaduan. Betul. Itu dia jadi Perdana Menteri. Betul. Malah kita dah 82 kursi. Betul. Jadi apa yang saya nak cuba bagi tahu di sini ialah Perdana Menteri ini tak kira. Negeri itu patutnya tak payah. Tapi dia bagi bantuan. Tabatan banjir dia bagi. Dah projek-projek kecil jalan dia bagi. Buat tandah, tandah dan tempat air wuduk di hampir seluruh masjid dan madrasah di Kelantan. Dah rawat? Ya, sekarang saya tahu. Sebab kita bincang benda ni. Jadi yang ni saya tak dapat maklumat. Sampai ke semua madrasah di seluruh daerah dapat penambah baik tempat ambil wuduk dan tandas. Besar pahala. Sangat-sangat besar. Arti berjuta ringgit ni. Saya tahu cerita ni. Jadi inilah PMX. Inilah PMX kita. Dia hormatlah. Betul. Dia hormat kita hormat dia lah. Kita hormat, saya hormat. Dalam kita bertanding nanti itu cerita lain. Pilihan raya kita lawan. Sebab tu saya kata kita jangan gunakan platform agama, platform kaum, sentimen rigid, jangan. Okey. Dia kemukakan dasar dia, kita kemukakan dasar kita. Betul. Dia kemukakan tawaran dia, kita kemukakan tawaran kita. Dia kemukakan pemimpin dia, kita kemukakan pemimpin kita. Jadi terserah pada rakyat lah untuk pilih yang terbaik. Dan saya yakin
Kalau falsafah kerajaan Madani ini yang berteras kepada insan dan ihsan ini, betul, dia akan sampai, dan saya yakin rakyat akan berubah. Sebab tu saya rasa this coming election, kalau kena cara, kena strategi yang baik, eratkan antara parti-parti komponen, sama ada dalam Pakatan Harapan dan Kerajaan Perpaduan, kita mampu untuk mentadbir negeri Kelantan. Speaking of which, ihsan dan ihsan tadi itu. Permasalahan besar juga di Kelantan adalah berkenaan dengan air bersih. Kita kata. Kebanyakannya dia kata dia suka, sekarang ni lebih mudah guna boring. Bukan sebab mudah guna boring, sebab tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Bukan murah juga sebenarnya kos tu. Mahal kos tu. Dan air pun bukan bersih. Jadi sebenarnya kalau saya fikir-fikir balik, adakah kerana memang teknologi tak ada, memang Kelantan ni memang tak boleh diselamatkan, atau ada sebenarnya ada cara nak selamatkan air Kelantan ni? Macam mana Datuk? Dia gini, ini pandangan saya. Pandangan sebagai saya. Orang perniagaan lah, businessman lah kita pandangan kata. Saya, okey. Dia soal air bersih ni, jangan kita anggap benda yang remeh. Benda yang sangat priority. Contoh, kita balik bila tak ada air, nak mandi, nak pergi ke tandas, kita akan tidak selesa ni. Tambah-tambah kalau kita nak buat minum. Okay. So air bersih ni, you kena selesai. Jangan anggap, tak apalah, kita boleh pergi mandi sungai, kita boleh kata tak. Air bersih ni ialah perkara yang penting. Yang essential. Yang essential. Asas. Yang ini yang menjadikan komplain daripada orang luar balik ke Kelantan, yang komplain tapi akhirnya undi juga. Pas juga. Okey. Dia ini saya dari segi pemahaman saya, betul tak betul saya tak tahu. Masalah air yang berlaku di Kelantan ni ialah kerana pipe yang lama ni. Betul. Itu dibuat zaman Barisan Nasional lagi pipe tu. Lebih 30 tahun. Lebih pada 30 tahun. Jadi pipe bocor ni, dia akhirnya bila bocor di bawah tanah, itu yang air selut tu masuk. Air lumpur tu masuk, dan itu yang menyebabkan perginya air tak bersih. Itu saya tidak engineer ni, tapi saya faham begitu. Jadi selesaikan masalah pipe ni dulu. Okey. Nak kata kita tak ada punca air, kita ada tasik, kita ada sungai, banyak sungai. Negara kita ni khatulistiwa. Banyak air, punca air cukup banyak ni. Tapi kita tidak ada satu mekanisme bagaimana kita nak betul-betul menguruskan. Dan saya tak nak tuduh. Mungkin ada ketirisan dalam soal ni. Mungkin ada ketirisan, berapa bilion dah bagi duit, tapi tak selesai. Saya bimbang takut ada ketirisan. Dan kalau insya-Allah Datuk berkuasa, kerajaan kita berkuasa sebagainya ni, tolonglah siasat perkara ini 30 tahun ni. Betul. Bongkar balik kita kata. Dia kena pergi kepada macam dikata tadilah, perkara pokok dulu. Apa keperluan rakyat? Air, makan. Okey. Jadi peluang pekerjaan, itu yang perlu kita selesaikan dia. Dan di Kelantan sekarang ini, kita sebenarnya bagi saya Kelantan ni bukan kekurangan resources. Dia bukan kekurangan resources. In fact, ada satu kajian terkini di antara negeri-negeri di Malaysia ini, Kelantan, Pahang, Terengganu kalau saya lihat, ada Kedah kot, di mana daripada segi lahirnya, populasi dia, perkembangan tu boleh for the next 50 years katakan. Negeri lain sebab beranak. Okay. Dia negeri lain ni kurang daripada 2. Maksud beranak tadi? Maksudnya satu keluarga tu anak dia kurang daripada 2 secara purata. Tapi Kelantan ni lebih daripada 2. Maksudnya bila lebih daripada 2 point something, jadi populasi tu boleh berkembang. Kuasa membeli? Bukan, berkembang akan berkembang. So generasi tua tu maksudnya generasi muda seimbang dengan generasi tua. Tapi negeri lain, sebabkan dia orang kurang beranak secara purata, generasi tua nanti akan lebih banyak daripada generasi muda. Jadi daripada segi manpower, Kelantan nanti akan populasi dia ramai lah. Contoh dia, nak bagi tahu dari segi you cakap tadi dari segi bilangan kependudukan. Bilangan umur yang